Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi ini dapat kita bersama untuk kita sambung siri tadabbur surah As-Saff, siri yang ke-12 insya-Allah, untuk ayat yang ke-14, ayat yang terakhir lah, ayat yang ke-14. Jadi saya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang berada bersama daripada sejak awal lagi, dan support kepada Akademi Tadabbur Malaysia, dan mudah-mudahan perbincangan kita ni mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan ayat yang terakhir. Cuma adakah ini siri yang terakhir? Kita jawab. Baik. Pada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13, Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat satu offer ataupun promosi lah kita katakan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan panggilan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah Subhanahu Wa Taala buat offer kepada kita untuk menjadi orang yang berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada reward-rewardnya, ada keuntungan-keuntungannya apabila seseorang itu berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. The main reward, keuntungannya itu adalah terselamat daripada azab yang pedih. Jadi bagaimana modal, apakah perkara yang perlu dilakukan di dalam jual beli itu adalah tu'minuna billah, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta dan juga dengan diri. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan lagi dua bentuk ganjaran yang diberikan kepada orang yang berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, iaitu dengan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam syurga, yang mana ditempatkan di dalam satu istana, kita sebutkan wa masakin thayyibah, yang mana berkekalan di dalam istana tersebut. Juga selain itu Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan keuntungan itu tidak hanya pada hari akhirat, tetapi keuntungan itu juga diberikan ketika mana manusia itu ataupun orang beriman itu berada di dunia lagi. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah, yang mana di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ataupun mendatangkan pertolongan dan pembukaan. Dan pembukaan di sini merujuk kepada antaranya pembukaan Kota Mekah. Baik. Jadi pada ayat yang ke-14, satu lagi seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman, yakni untuk menjadi pendukung Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bahasa bisnes kita mungkin boleh kata, kalau sebelum ini Allah offer kepada kita untuk jadi pekerja yang kita bekerja dengan Allah, berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat keuntungan-keuntungan.
Tapi dia naik lagi satu step, kan? Daripada sekadar pekerja, saya nak sebutkan mungkin kita kata macam business partner lah, kan? Macam business partner. Tapi bukanlah partner Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak bayangkan gambaran itu, nak menunjukkan kepada satu lagi tingkatan. Daripada mungkin seorang dengan seorang ni, dia hanya bekerja dengan orang tu, lama-lama maknanya dia bukan sekadar bekerja, dia menjadi partner kepada orang tersebut. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan partner, tidak memerlukan sebarang pertolongan, kerana hakikat pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pertolongan kepada diri sendiri. Cuma kita nak sebutkan dia ada level dia, iaitu naik lagi satu level, iaitu menjadi ansarullah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Saf ini pada ayat yang ke-14, kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu nu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jadikanlah dirimu pembela-pembela, pendukung-pendukung, penyokong-penyokong agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana keadaan-keadaan penyokong-penyokong Nabi Isa ibn Maryam ketika ia berkata kepada penyokong-penyokongnya itu, siapakah yang mau menjadi penolong-penolongku di dalam perjalananku kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka menegakkan agama Allah? Mereka menjawab, Hawariyun menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka, maka sepuak daripada kaum Bani Israel itu beriman, dan sepuak lagi tetap kafir. Lalu kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. Baik. Jadi pertama sekali kita nak melihat pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana biasa kita sebutkan, sekali lagi membuat satu seruan panggilan kepada orang-orang beriman. Dan selalu kita sebutkan apabila nida, panggilan ataupun seruan kepada orang beriman disebutkan, maka sepatutnya hati-hati orang yang beriman yang mengakui bahawa ataupun nak memperakui keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada semua orang beriman untuk menjadi pembantunya, yakni pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, pembantu ataupun disebutkan tadi terjemahannya itu pembela, kan? Pembela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala lemah, yang memerlukan pembantu ataupun yang memerlukan pembela. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan Aziz. Pada ayat yang pertama, kan, kita sebut Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ayat yang ke-14 ini sangat-sangat terkait, kita akan tengok nanti pada ayat yang pertama, terutamanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu aziz dan juga hakim. Jadi apa bukti Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan pembantu? Allah Subhanahu Wa Taala aziz. Yang maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan bantuan pada asalnya.
Dan apa bukti Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlukan pembela? Kenapa orang yang membela? Jadi dia membela sebab apa? Sebab kenapa ada peguam kan? Peguam pembela. Mungkin yang anak guam dia tu dia tak mampu nak, maknanya nak tonjolkan ini kebenaran kalau dia di pihak yang betul-betul benar lah kan, ataupun nak bawakan hujah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebutkan Allah Hakim. Cukup dengan perkataan Hakim pun kita dah boleh faham. Kan? Ini bukan sekadar peguam tapi maknanya pada martabat kan, Hakim. Kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya tidak memerlukan kepada pembantu. Tidak memerlukan kepada pertolongan. Tidak memerlukan kepada pembelaan. Tetapi manusia itulah yang lemah. Manusia itulah yang memerlukan pertolongan Allah. Manusia itulah yang memerlukan pembelaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengharapkan bantuannya. Maka sebab itu apabila kita membantu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala membantu kamu. Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala sebut in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, ini kalau kamu membantu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membantu kamu. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak membantu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada seluruh manusia. Tapi khususnya kepada orang yang mana menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam ruang, dalam kapasiti kemampuan kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan jalan kepada kita. Sama ada jalan untuk maknanya kita menyampaikan ataupun untuk kita menegakkan agama Allah, ataupun jalan-jalan kesukaran yang kita hadapi di atas dunia ni. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang-orang beriman secara umumnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan ya ashabul Muhammad, ashabul Muhammad dan ashabul Muhammad sebagaimana ayat yang kemudiannya Hawariyun, ini sebagaimana Hawariyun kepada Nabi Isa alaihissalam nak sebutkan bahawa Nabi Isa sebut apa? Man ansari ila Allah, siapa yang membantu aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kami adalah ansarullah. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan panggilan itu kepada dalam bentuk orang beriman, bukan kepada ashabu Muhammad semata-mata, yakni sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini kerana seruan ini akan berterusan. Yakni tidak hanya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia datang dalam bentuk lafaz yang umum. Ini saya yakin tuan-tuan dan puan maknanya telah kita banyak dalam berdiskusi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu satu kaedah yang masyhur. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususin sabab. Walaupun kita tahu sebab ini tujuan penurunan, tujuan seruan amanu di sini merujuk kepada sahabat Nabi SAW lah. Asalnya. Kerana apa? Kerana ketika ia turun, yang ada pada ketika itu sahabat Nabi SAW. Dan bahkan ayat yang awal daripada surah ini pun cerita tentang sahabat Nabi kan. Bagaimana mereka ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kan? Ini kenapa kamu berkata sesuatu yang kamu tak membuat. Kan? Ini teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat. Tapi disebabkan ayat ni itu datang dalam bentuk panggilan yang umum, maka ia menunjukkan bahawa pengajarannya ataupun hukum hakamnya itu dia akan berterusan hinggalah ke akhir zaman. Dengan maksud kita hari ini pun, adakah kita sedar dan adakah kita berada dalam keadaan yakin dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita untuk kita melaksanakan tuntutan daripada seruan ini
iaitu mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan juga jihad. Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jadilah penolong Allah Subhanahu wa taala. Kerana kunu di sini sentiasalah kamu menjadi ansarullah, kerana manfaatnya berbalik pada diri kamu. Kenapa manfaatnya berbalik pada diri kamu? Yakni kerana menjadi penyokong Allah Subhanahu wa taala adalah satu kemuliaan bagi seorang hamba. Sebab apa? Sebab menyokong yang maha kuat aziz dan menyokong yang maha bijaksana hakim. Saya bagi contoh ya tuan-tuan. Mungkin ramai daripada pendengar kita hari ini maknanya daripada kalangan wanita lah, ada juga lelaki kan. Ini kalau kita tengok, kalau orang minat bola lah, bola kan. Sekarang musim bola kan. Mula musim bola. Kalau dia adalah penyokong kepada satu kelab gergasi yang kita katakan tak pernah kalah lah. Ataupun kelab gergasi yang mana dia dah menang piala-piala yang banyak sebelum ini. Apa perasaan penyokong itu sebut? Jadi dia rasa bangga lah. Aku ni fan kelab-kelab yang tertentu kan. Bola sepak, fan bola sepak. Dia rasa bangga dengan dia menjadi fan. Walhal kelab itu sendiri, kalau orang itu tak jadi fan pun, maknanya dia tetap akan berjalan dengan dia punya dana dan sebagainya. Dia tak memerlukan kita pun. Tapi bila kita menisbahkan kepada sesuatu benda yang besar, kepada sesuatu benda yang dipandang tinggi oleh orang, jadi kita terasa seolah-olah kita sebahagian daripada itu, dan kita merasai tempias rasa bangga bila mendapat kemenangan tersebut. Walillahil masalil a'la. Ini tidak ada perkara yang lebih baik daripada menjadi pendukung dan penyokong Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi yakni merasa kemuliaan. Yakni menjadi penyokong Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala, aziz, dan tidak ada yang lebih bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala membandingkan ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam. Ini perbandingan Hawariyun, orang beriman dengan Hawariyun, kerana nak sebutkan risalah yang disebutkan risalah Isa alaihissalam adalah risalah yang bersifat sementara. Syekh Qutb menyebutkan kenapa ada perbandingan, kerana nak memberikan gambaran bagaimana golongan Hawariyun ini, walaupun mereka telah pun dikhabarkan tentang kedatangan Nabi SAW, kan, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini dah disebutkan bahawa Nabi Isa ni akan digantikan dengan satu rasul yang lain. Jadi dalam keadaan risalah Nabi Isa yang bersifat sementara, maknanya Hawariyun ini sanggup untuk membantu. Ini kan pula kalau risalah itu yang mana yang bersifat berkekalan, maka sudah tentulah umat Islam ini perlu menjadi antara pendukung-pendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tetap akan membantukan agama ini sebagaimana kita sebut sebelum ni. Tetapi yang akan mendapat keuntungan daripada membantu menjadi pendukung agama Allah Subhanahu wa taala adalah kita, apabila kita memasukkan diri kita ke dalam gerabak dakwah ini, yang akan bergerak menuju kepada kemenangan. Baik. Kemudian, jadi saya sebutkan kemungkinan ini bukanlah yang terakhir. Soalan yang baik. Ustaz, kenapa Hawariyun hanya diberi kepada pengikut Nabi Isa?
kenapa tidak disebutkan juga kepada pengikut-pengikut Nabi yang lain? Jadi saya tak ada jawapan untuk soalan. Cuma kalau kita tengok dalam tafsir, mana Hawariyun yang disebutkan itu ada 12 orang. Kenapa disebutkan kepada pembantu Nabi Isa khususnya, tidak kepada yang lain? Wallahu a'lam. Jadi mungkin kita kena tengok tentang makna dari sudut lughawinya Hawariyun. Kalau kita tengok Nabi-Nabi sebelum ini, selepas daripada kewafatan para Nabi, memang orang yang beriman, yang mana terselamat daripada azab ataupun bencana kepada kaum tersebut, mereka akan hidup dengan membawa ataupun dengan berpegang dengan agama yang mereka pelajari dengan nabi-nabi mereka. Tapi kita tengok dalam Quran tidak ada menyebutkan tentang seruan ataupun secara spesifikly para nabi ini ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mana menyuruh mereka untuk menyampaikan hal tersebut kepada generasi akan datang. Maknanya selalunya habis dekat azab, maka habislah cerita. Jadi maknanya orang beriman dia akan berjaya daripada azab. Itu sahaja. Tapi Nabi Isa alaihissalam, setelah maknanya Nabi Isa diangkat diangkat ke langit, maknanya ada penerusan kepada agama itu yang perlu disampaikan. Jadi saya tak teliti makna Hawariyun dari sudut bahasanya. Kalau kita tengok mungkin kita dapat satu gambaran. Cuma apa yang saya boleh sebutkan, maknanya dia berbeza dari sudut pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan sekadar mengikuti. Tapi dalam ayat ini juga dia telah menyebutkan tentang mereka ni menjadi pembantu yang akan menyebarkan agama. Secara spesifik disebutkan. Maka mungkin disebabkan itu disebutkan dengan Hawariyun. Jadi sebenarnya saya teringatkan kepada satu persoalan yang ditanyakan di awal dulu, yang saya lupa nak menjawabnya, iaitu kenapa di dalam Al-Quran disebutkan nama Nabi Isa alaihissalam dengan tambahan Ibn Maryam, Isa Ibn Maryam. Sedangkan dalam tempat-tempat yang lain, bahkan dalam Quran lagi banyak tempat yang mana menyebutkan Nabi Isa Ibn Maryam. Dan di dalam tempat-tempat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan Nabi Isa tanpa menyebutkan ataupun tanpa menisbahkan kepada ibunya Maryam. Saya tak ingat siapa yang bertanya kepada soalan itu. Jadi bila saya tengok kepada maknanya mencari sebab-sebabnya, jadi kita kumpulkan ayat-ayatnya, maka saya buat keputusan maknanya perkara ini perlu saya bentangkan pada satu sesi yang lain. Maka sebab tu walaupun hari ini kita habis pada ayat 14, jadi insya-Allah pada minggu akan datang kita akan bincangkan specifically kenapa ada ayat yang menyebutkan Ibn Maryam. Kenapa tak ada? Sebab dia banyak ayat dan dia banyak tempat-tempatnya, dan setiap tempat tu ada perbezaan. Jadi saya akan detailkan dan akan bentangkan pada minggu hadapan lah. So kita tak habis lagi lah. Habis ayat je hari ni je. Mungkin juga saya akan menjawab persoalan yang dibawa oleh Puan Nur Syuhada ni. Untuk maknanya akan datang mungkin lebih detail dan lebih maknanya setelah saya merujuk lah kepada kitab-kitab. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut man ansari ila Allah. Siapakah? Ini kata Nabi Isa alaihissalam, man ansari ila Allah. Siapakah yang menjadi pembantuku kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua bentuk pentafsiran. Iaitu yang pertama, maksud man ansari ila Allah iaitu siapakah yang mahu menjadi sebahagian daripada pertolongan Allah kepadaku. Dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongku. Nabi Isa seorang mengatakan kepada Hawariyun, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongku.
Maka siapakah yang mahu bersama Allah Subhanahu Wa Taala dalam membantu? Maknanya mereka itu menjadi sebahagian daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, iaitu siapakah yang mahu bersamaku untuk menjadi penolong agama Allah. Ini selalu kita tafsirkan yang ni lah, yang kedua. Iaitu aku adalah penolong agama Allah. Maka siapakah mahu untuk bersamaku menjadi penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedua-dua tafsiran ini adalah benar. Boleh difahami dengan kedua-dua maksud. Ia sama juga dengan pentafsiran tadi kita sebut ayat Muhammad ayat 7, in tansurullah yansurkum. Jadi kamu menolong Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kamu. Kamu menjadi penolong Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menolong. Jadi dia boleh masuk kepada dua bentuk pentafsiran. Dan disebutkan man ansari, dinisbahkan bantuan, dinisbahkan pendukung itu kepada dirinya. Ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini terikatnya bantuan itu kerana apa? Kerana risalah Nabi Isa kita sebutkan tadi adalah risalah yang berzaman, ada waktunya. Sedangkan risalah Nabi SAW adalah risalah khalidah, risalah yang berkekalan. Maka dinisbahkan bantuan pada dirinya dengan terikat bantuan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan umum pada orang beriman, kunu ansarallah, tidak kunu ansara Muhammad ilallah. Walaupun maknanya kunu ansarallah itu maknanya juga terkait dengan membantu Rasulullah SAW. Dan disebutkan ilallah dengan apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud menjadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan bermakna dengan kita membantu agama Allah, agama itu mesti akan menang. Berapa ramai hari ini daripada zaman ke zaman para ulama yang tidak melihat kemenangan Islam pun. Mana kemenangan Islam di akhir zaman lah. Kan? Ini selepas daripada, kita katakan selepas daripada kejatuhan khilafah sebagai contoh. Kan? Sampai maknanya hari ini, maknanya telah ramai para ulama yang mana telah meninggal dunia. Kan? Jadi membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata untuk membantu mencapai kemenangan. Kerana membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala kita sebutkan tadi, maknanya menjadi asbab untuk kita membantu mendekatkan, yuqarribu ilallah, disebutkan dalam tafsir, maknanya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab untuk mendapat pertolongan, maknanya kita buat apa? Kita beriman pada Allah, berjihad fi sabilillah. Jadi dengan perkara itulah yang mana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini juga telah memberi satu gambaran kepada kita untuk kita keluarkan diri kita daripada comfort zone, rasa selesa. Kadang-kadang kita menjadi kesukaran bagi kita, kita rasa selesa dengan apa yang kita ada sekarang. Kita dah rasa makna kita dah beriman, kita dah rasa maknanya kita baca Quran, kita dah rasa makna kita datang, makna mengaji apa semua. Itu semua keperluan yang kita sebut minggu lepas. Dia adalah keperluan kepada mukmin. Tetapi jihad itu adalah tuntutan daripada apa yang telah kita pelajari, daripada apa yang telah kita fahami, dan untuk kita kembangkan, yakni kepada orang lain untuk kita sampaikan dalam bentuk jihad yang berdasarkan kemampuan kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan man ansari ila Allah. Jadi menunjukkan risalahnya akan terputus. Man ansari ila Allah, setelah kematiannya, maka dinisbahkan pada dirinya. Sedangkan risalah Nabi SAW tidak terputus dengan kewafatan baginda. Maka disebutkan pembantu agama Allah. Kunu ansar Allah. Tak sebut kunu ansara Muhammad ilallah. Baik. Kemudian Nabi Isa AS berkata, man ansari ilallah. Dan Hawariyun menjawab apa? Nahnu ansarullah. Ya, ini kalau kita tengokkan, sepatutnya persoalannya, siapakah ingin menjadi pembantuku kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sepatutnya dijawab oleh Hawariyun, kami adalah pembantumu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kan? Barulah orang kata apa, kena soalan tu dengan jawapan. Sebab ditanya soalannya adalah pembantuku. Ini pembantu Nabi Isa. Ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawapan yang sepatutnya nahnu ansaruka ilallah. Jadi dalam ni saya tengok ada Puan Nurhalina menyebutkan hawariyun adalah kata jamak bagi hawari. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam kalangan pengikut Nabi Isa AS. Ia juga digunakan pada mereka yang ikhlas dalam kalangan pengikut para Nabi. Dalam hadis sahih ada disebutkan sesungguhnya setiap Nabi mempunyai hawari, dan hawari aku adalah Zubair. Hawariyun adalah pengikut setiap Nabi Isa, setia Nabi Isa. Kalau dalam bahasa Inggeris digunakan lafaz disciples. Baik, terima kasih Puan Nurhalina atas perkongsian. Kita jumpa Ustaz. Cari-cari ada nota yang lama. Okay, terima kasih. Jadi maknanya bila, sebab tu saya sebutkan, maknanya kalau kita pergi kepada makna bahasa tu kita akan menjumpai yakni dia punya pendetailan dia tu kenapa disebutkan hawariyun. Saya terlupa nak mendetailkan perkataan hawariyun tersebut. Jadi nak sebutkan balik kepada perbincangan tadi, persoalannya kenapa man ansari ilallah tak dijawab nahnu ansarukallah, nahnu ansaruka ilallah, tapi disebutkan nahnu ansarullah. Ini untuk memberitahu mereka tetap akan membantu agama, menjadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun selepas daripada kewafatan. Silap, bukan kewafatan, maknanya selepas daripada Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga nak sebutkan bahawa walaupun risalah Nabi Isa yakni terputus dengan terangkat, makna terputus ini dia tidak terputus dengan maksud risalah itu dah habis kan. Tetapi bantuan Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada pemergiannya ataupun selepas daripada diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, makna tidak terputus. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan juga kepada umat Nabi SAW, walaupun selepas daripada kewafatan Nabi SAW, yani kamu telah menyaksikan dari sudut bila adanya Nabi SAW bersama kamu, Allah Subhanahu Wa Taala membantu kamu dalam banyak hal dan juga dalam banyak siri-siri peperangan sebagai contoh. Tapi tidak bermakna setelah kewafatan Nabi SAW kemenangan ataupun bantuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak turun. Maka sebab itu untuk hawariyun pun maknanya mereka mengatakan nahnu ansarullah, dan begitulah untuk orang beriman pun maknanya mereka menyebutkan hal yang sama, kunu ansarullah. Maka jawapannya juga adalah nahnu ansarullah. Kenapa? Kerana bantuan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan berkekalan. Ya, ini tidak hanya terhad ketika mana adanya Nabi. Baik. Dan juga kalau kita tengok dalam dalam pandangan yang terbalik, maknanya kenapa soalan itu tidak pula didatangkan dengan man ansarullah, supaya jawapannya nahnu ansarullah, kan lebih sesuai. Jadi supaya bukan semua orang yang mana dia boleh claim bahawa dia ini membantu agama Allah. Seperti mana orang Yahudi mereka boleh claim bahawa kami adalah ahlul kitab, kami adalah membantu agama. Kerana jika benar kamu membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, apa buktinya? Buktinya adalah dengan kamu membantu Nabi yang baharu, iaitu Nabi yang ada pada ketika itu, Nabi Isa AS, selepas daripada Nabi Musa. Sebab Nabi Isa kata apa? Aku musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Tapi apa yang berlaku sebaliknya? Mereka kata apa? Qalu haza sihrun mubin. Kan antara makna sihrun mubin tu adalah mereka mengatakan kepada Nabi Isa. Jadi maknanya bila sangat tepat bila mana Nabi Isa bertanyakan man ansari ilallah, kerana nak menjadi pendukung membantu Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu adalah dengan membantu aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau soalannya man ansarullah, semua orang boleh claim kata
Aku adalah pembantu Allah. Tapi sedangkan mereka menolak Nabi Isa alaihissalam, mereka kata hadza sihrun mubin. Maka sebab itu walaupun soalannya berbeza, jawapannya berbeza, tapi dia ada hikmahnya. Ini man ansari ilallah nahnu ansarullah. Baik. Beberapa perkara perhatian yang penting, iaitu yang pertama, kita melihat selepas Allah Subhanahu Wa Taala menimbulkan keinginan dalam bentuk jual beli ini pada ayat sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk menjadi pembantunya, untuk memberikan gambaran ianya perintah dan juga taklif. Dengan maksud jihad di sini bukan orang kata apa, bukan pilihan. Bila kita sebut tu'minuna billah kan, bukan Allah berikan pilihan jual beli tu. Maknanya kamu boleh pilih kamu nak jual beli ataupun tidak, kamu nak jadi pembantu ataupun tidak. Tapi sebenarnya itu adalah tuntutan. Tapi dia datang dalam bentuk maknanya seolah-olah memberikan pilihan. Walaupun dari sudut hakikat kita diberi pilihan untuk memilih untuk beriman ataupun tidak. Cuma untuk mendapat reward yang kita sebutkan sebelum ini dan yang akan disebutkan dalam ayat ini, fa asbahu zahirin, maka tuntutannya itu adalah berbentuk perintah, yakni beriman dan berjihad menjadi pendukung Allah Subhanahu Wa Taala. Man ansari adalah bicara Nabi Isa alaihissalam, sedangkan ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nak menunjukkan kepentingannya. Kalau Nabi Isa minta untuk membantu Allah membantu dirinya, membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini kan pula offer daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ini untuk menjadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak disebutkan di dalam ayat qulu nahnu ansarallah. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan ya ayyuhalladzina amanu qulu nahnu ansarallah. Tapi kata kunu, bukan qulu. Bukan katakanlah. Tapi kunu, jadilah. Sebagaimana Hawariyun kata apa bila Nabi Isa tanya man ansari ilallah, Hawariyun kata qala al hawariyuna, mereka berkata hawariyuna nahnu ansarullah. Sedangkan kalau kita tengok ayat permulaannya itu tak bermula dengan Allah kata qulu nahnu ansarullah, tak. Kerana tuntutan di sini adalah dalam bentuk amal, bukannya perkataan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa orang beriman ini di awal ayat kan disebutkan bahawa sebab turunnya ayat yang kedua tu adalah para sahabat ni duk sembang tentang apakah amal yang paling baik. Ini percakapan. Tapi bila diturunkan tentang jihad, ada sebahagiannya rasa maknanya rasa lemah, rasa maknanya kurang senang kan. Maka ia bersesuaian dengan permulaan surah yang memberi amaran kepada mereka yang berbicara dan tidak melaksanakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah tak minta untuk kamu cakaplah kamu adalah ansarullah, tak, tapi kunu, jadi. Dia berkaitan dengan amal. Hawariyun tidak mengatakan qala al-hawariyuna sanakunu ansarullah, kami akan menjadi ansarullah, tak. Tapi mereka terus menyebutkan nahnu ansarullah kerana dengan maksud bahawa ketika mana ditanya, terus maknanya mereka menyahut seruan tersebut. Ini nak menunjukkan pada waktu tersebut berlakunya maknanya pengakuan itu dan menjadi pembuktian bahawa mereka sememangnya menjadi pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu berhak ke atas mereka juga bantuan yang datang dengan serta-merta. Fa ayyadna allazina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Dia gunakan perkataan fa ataupun huruf fa di situ menunjukkan kepada ta'qib. Ini setelah mereka berjanji, mereka mengatakan bahawa kami nak menjadi ansarullah, pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan pertolongan pada ketika itu juga. Kan waktu kalau tengok cerita
kronologi waktu itu adalah ketika mana sebelum Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang musuh-musuh ni memang tengah kejar mereka untuk maknanya nak cari untuk membunuh Nabi Isa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membantu serta-merta. Tak disebutkan summa ayyadna allazi, yang menunjukkan kepada tarakhi. Tarakhi ni maknanya ada jeda masa. Jadi menunjukkan bahawa kat sini nak sebutkan satu benda lagi kepada kita. Apabila kita benar-benar bukan pada perkataan kita, kerana tuntutan pada kita bukan untuk berkata, tapi tuntutan kepada kita kunu ansarullah. Kalau benar kita menjadi orang yang mengamalkan, menjadi orang yang membantu pendukung Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melihat ini dalam kehidupan kita banyak kan, bantuan-bantuan ayyadana, bantuan-bantuan Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang-kadang kita tak sangka. Baik. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Jadi selepas Nabi Isa AS diangkat, maka terpecahlah mereka kepada 3 kumpulan. Ini yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dalam banyak tafsir. Baik. Yang pertama, ada yang mengatakan maknanya Nabi Isa lah Tuhan, maka dialah yang mana berangkat ke langit. Dan ada pula yang mengatakan dia anak Tuhan, maka dia diangkat ke langit. Dan mana orang beriman mengatakan bahawa dia adalah hamba Allah dan juga Rasulnya, maka dia telah diangkat ke langit. Maka fa'amanat ta'ifatun min bani Israil itu adalah daripada kalangan Bani Israel, antaranya Hawariyun itu sendiri yang berjumlah 12 orang itu dalam riwayat. Mereka beriman dan ada sebahagian pengikut-pengikut. Maknanya bukan 12 orang itu saja. Maknanya pengikut-pengikut yang lain, orang-orang lain, mereka akan terpecah pada 3 kelompok ni. Nak sokong yang mana? Tapi ala kulli hal, yang kafir daripada 2 kelompok yang pertama bersatu untuk maknanya memerangi kelompok yang ketiga. Yang ini satu benda yang kita tengok di sini Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan daripada dulu lagi bahawa musuh-musuh Islam ni, walaupun antara mereka itu ada perbezaan, mereka sendiri bermusuh di antara mereka, tetapi dalam bab untuk maknanya menjatuhkan Islam, untuk memerangi Islam, memerangi kebenaran, mereka akan bersatu. Walaupun kesatuan yang ada pada mereka itu adalah kesatuan yang tak kukuh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu berkumpul, mereka bersatu, sedangkan hati mereka berpecah. Tapi maknanya disebabkan penyatuan itu, mereka menjadi kuat untuk melawan Islam. Jadi hari ini permasalahan kita adalah dari sudut orang Islam ataupun umat Islam sendiri tidak bersatu. Jadi kita lebih suka kepada sesuatu yang memecahkan kita berbanding sesuatu yang dapat. Maknanya kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita makna bersatu dalam hal-hal kebaikan dan juga yang membawa kepada ketakwaan. Sedangkan itulah menjadi pengikat untuk penguat untuk Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan bantuan daripadanya. Jadi kelompok yang ketiga terdiri daripada kalangan orang yang beriman. Setiap kelompok itu diikuti oleh sebilangan manusia bersama ideologinya masing-masing, 3 ni tadi. Maka perkara ini juga akan berterusan sehingga datangnya Nabi SAW. Maknanya zaman berzaman itu ganti zaman kan. Kita tengok sebagai contoh, dikatakan Ashabul Kahfi selepas zaman Nabi Isa AS. Maknanya sebelum pada zaman Ashabul Kahfi itu adalah zaman maknanya pembawa tauhid ataupun yang beragama tauhid itu ditentang. Selepas daripada Al-Kahfi dibangunkan, maknanya benda itu fa'asbahu zahirin, iaitu benda itu dilihatkan, dinampakkan bahawa kemenangan itu telah dicapai pada zaman selepas pada kebangkitan muda Al-Kahfi. Baik. Fa'ayyadna allazina amanu. Ayat ini ataupun perkataan ini dinisbahkan kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya. Bila kita sebutkan fa'ayyadna, ni sebagaimana selalu kita sebutkan, yang menunjukkan kepada isim ataupun nama Allah Al-A'zam. Ini nak menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun fa'ayyadna juga kenapa disebutkan dengan kami itu adalah kerana nak menunjukkan
bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kekuasaan, mempunyai ketenteraan yang sangat hebat, yang sangat banyak. Maka setiap daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap daripada tentera-tenteranya, jundullah, itu akan memberikan bantuan kepada orang yang beriman. Karena tidak ada bantuan melainkan daripadanya. Kita sebutkan sebelum ni tentang Nasru pada minggu lepas. Juga menunjukkan tidak ada bantuan melainkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, kalau kita tengok dalam ayat ini, walaupun Nabi Isa yang bertanyakan kepada Hawariyun, man ansari ilallah, tetapi kita melihat bahawa Nabi Isa tidak menjanjikan apa-apa pun kepada Hawariyun. Tapi yang menjanjikan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ayyadana, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan. Jadi nak sebutkan, kalau kita membantu dalam maknanya nak menyebarkan risalah Nabi SAW, hadis ke Quran ke, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menyediakan bantuan dan menyediakan kelebihan-kelebihan tersebut. Fa'ayyadna alladhina amanu. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan bantuan kepada orang beriman, kepada Hawariyun. Jadi ayat alladhina amanu di sini adalah Hawariyun antara tafsirannya. Sebab tadi kita sebut fa'amanat ta'ifah. Sebab terpecah tadi, ta'ifah tu ada ta'ifah yang beriman. Maka fa'ayyadna alladhina amanu di sini disebutkan kepada Hawariyun. Ini sebagai pengiktirafan kepada mereka dan bersesuaian dengan panggilan di awal ayat. Di awal ayat kan sebut ya ayyuhallazina amanu. Di Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada Hawariyun dan juga kepada orang yang menjadi kunu ansarallah. Dan kedua-duanya sekali bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan fa'ayyadna allazina amanu. Namun untuk orang beriman di akhir zaman, Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menyebutkan fa'ayyadna allazina amanu ala aduwihim. Maaf. Itu ayat sebelum, ayat selepas. Sebelum tu, fa'ayyadna allazina amanu. Apa makna Allah Subhanahu Wa Taala membantu orang beriman? Disebutkan dalam tafsiran ada dua. Yang pertama adalah bantuan ke atas musuh itu berlaku dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara hujah. Membantu untuk maknanya mampu mengeluarkan ataupun mampu untuk berkata-kata, menegakkan hujah dan mematahkan hujah-hujah musuh. Itu cara bentuk bantuan yang pertama. Yang kedua adalah bantuan itu datang dengan melalui pedang dan kemenangan ke atas musuh. Maknanya bila adanya peperangan, ini pedang bertemu dengan pedang, maka kemenangan diberikan ke atas musuh. Itu dua bentuk bantuan. Fa'ayyadna allazina amanu. Baik. Ala aduwihim fa asbahu zahirin. Ya, ini ke atas musuh-musuh mereka dan mereka menjadi orang yang zahirin. Maka jadilah mereka orang-orang yang menang ke atas musuh. Fa asbahu zahirin. Baik. Jadi saya nak sebutkan tadi, apa yang saya nak sebutkan tadi adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa'ayyadna alladhina amanu. Yang kita sebut alladhina amanu ini merujuk kepada Hawariyun dan juga merujuk kepada orang yang menjadi kunu ansarullah. Cuma bagi orang yang menjadi ansarullah, ini selepas daripada kedatangan Nabi SAW, ayat itu berbicara tentang Hawariyun. Disebutkan Allah membantu mereka ke atas musuh mereka. Adapun bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman tidak hanya ke atas musuh, tetapi juga disebutkan di dalam ayat sebelum ini, ayat apa? Ayat 9 dan juga di dalam surah Al-Fath, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Dialah yang mana menurunkan rasulnya dengan hudan, dengan hidayah. Ini dengan disebutkan juga dengan
Quran wa dinil haq, dan agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu 'ala dini kullih. Ini untuk mencapai kemenangan ke atas agama keseluruhannya, agama-agama yang lain keseluruhannya. Ini bukan sekadar ke atas musuh, maknanya bukan sekadar ke atas musuh pada ketika itu, pada zaman itu. Nak sebutkan umat Islam ini sampai kepada hari ini mungkin kita dah tak ada dah dari sudut jihad dengan peperangan, jihad dengan pedang, kecuali apa yang berlaku di Palestin. Tapi maknanya jihad kita hari ini dan jihad para ulama kita yang sebelum-sebelum kita, kan, dalam bentuk ataupun pada zaman kontemporari ini, kita lihat lebih kepada jihad untuk mematahkan hujah. Kerana hujah itu lebih berkesan, hujah itu lebih kuat dan lebih kukuh untuk maknanya mematahkan ataupun menjadikan Islam itu agama yang terzahir ke atas agama-agama yang lain. Ini menzahirkan kebenaran Islam ke atas agama-agama yang lain. Sebab itu orang lebih takut kalau umat Islam ni dia pandai untuk debate, pandai untuk maknanya berhujah, berbanding kalau kata Islam ni boleh angkat senjata, maknanya mereka ada senjata yang musuh Islam ada senjata yang lebih hebat. Baik. Itu menang ke atas semua bentuk kebatilan yang ingin merosakkan agama, bukan pada waktu itu sahaja, dan juga ia akan berterusan. Malah pertolongan itu dikecapi bersama dengan kemenangan, pembukaan dengan waktu yang hampir, iaitu fathan qaribah. Ini yang disebutkan dalam surah Al-Fath, di hujung-hujung surah Al-Fath. Baik. Jadi balik pada tadi kita sebutkan lagi, iaitu kalau kita melihat bantuan tadi, fa'ayyadna allazina amanu ala aduihim, yang kita sebutkan bantuan tadi dia datang dalam dua bentuk, iaitu datang dalam bentuk Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan, melancarkan lisan. Dari sudut lisan itu mampu untuk berkata-kata, berhujah untuk mematahkan hujah musuh. Dan juga bantuan yang kedua adalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan melalui pedang-pedang ataupun di dalam peperangan. Maka ia juga masih lagi bertepatan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut di awal tadi bahawa ayat 14 ni sangat banyak dia punya hubungannya dengan awal ayat. Dengan awal ayat. Jadi kalau kita tengok dalam ilmu munasabah pun, antara perbincangan dalam ilmu munasabah, yakni keterikatan di antara ayat adalah keterikatan di antara awal ayat dan juga akhir ayat. Baik. Jadi kalau kita tengok bagaimana ia terikat dengan dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Aziz dan juga Hakim, sudah tentu ia jelas. Ya, ini Aziz, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, maha agung, mana tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kekuatan yang berautoriti, yang mana dapat mengalahkan musuh-musuh melalui pedang. Dan kemenangan, maknanya kemenangan di dalam peperangan. Dan Al-Hakim disebutkan dengan maha bijaksana, maknanya kemenangan dalam bentuk hujah. Dalam bentuk hujah. Baik. Dan akhir sekali disebutkan, maknanya kita tengok surah ini, antara hubungan awal dan akhir surah ini, iaitu surah ini bermula dengan jihad dan juga peperangan, kan? Jihad iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Ini berkaitan dengan jihad dan juga peperangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat yang ke-14 dengan menyebutkan fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Nak sebutkan kepada kita bahawa di antara jihad dan peperangan dengan bantuan dan kemenangan itu sangat dekat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa kemenangan itu telah dijanjikan. Tetapi maknanya adakah kita yang maknanya nak bersama dengan kemenangan tersebut menjadi ansarullah. Wallahu ta'ala. Okey, kalau ada soalan, ada tambahan. Jadi macam saya sebutkan sebelum ni tadi, maknanya
minggu depan kita ada satu lagi mana sesi. Saya akan bawakan tadilah untuk menjawab persoalan tadi. Persoalan sebelum ni. Saya berlupa bila terbaca ayat tu baru teringat balik. Ada siapa, saya tak ingat siapa yang bertanya soalan tentang kenapa nama Nabi Isa alaihissalam dikaitkan dengan nama ibunya di setengah tempat, bahkan pada banyak tempat. Sedangkan ada beberapa tempat yang mana tidak dikaitkan dengan nama ibu Nabi Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Baik. Ada soalan? Ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada, mungkin sekadar tu kita punya perkongsian pada pagi ni. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah saya sendiri pun pada Allah. Minta maaf pada tuan-tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.